Sebelum kita pergi seterusnya, molek dulu kita bincang dari segi usul dulu, dari segi kaedah dulu. Dari segi kaedah dulu, takut terkejut. Takut terkejut. Sebab apa? Setengah-setengah orang dia kata hak ada dalam Bukhari dengan Muslim ni mesti sahih. Tak ada dah pendapat lain. Kalau sesiapa kata dalam Bukhari atau Muslim ni ada hak tidak sahih, dhaif ataupun maudhu', hak dhaif tu boleh kira lah, atau kata tak betul lah, tak boleh pakai, orang tu boleh rosak akidah dia. Ada sampai kata begitu. Jadi kita kena faham dulu masalah tu. Sebenarnya memang ada dalam kitab-kitab usul hadis apa disebut begitu. Tetapi adakah itu pendapat semua ulama? Suatu perkara yang disepakati, yang diijma'kan, dan maknanya tidak boleh khilaf. Sampai kalau orang mencanggah hak tu, makna rosak betul akidah dia. Adakah sampai ke situ? Jawabnya tidak. Dan orang yang mengatakan begitu, dia susah apabila berhadapan dengan hadis-hadis yang dipertikaikan oleh ulama yang terdapat dalam Bukhari ataupun Muslim. Dia akan susah sebenarnya. Apabila dia menghadapi keadaan tu, dia akan susah. Dia tak jumpa lagi, tak apalah. Kalau dia jumpa dengan hadis-hadis yang mana kita dapati ramai ulama-ulama pertikaikan, situ masalah. Misalnya dalam hadis Bukhari pun berapa banyak. Dalam hadis Bukhari, termasuklah dalam Muslim pun ada juga hadis itu. Hadis Nabi SAW kena sihir misalnya, setengah ulama tak terima. Dia kata keliru hadis itu, dan hadis itu bercanggah dengan kenyataan, bercanggah dengan Quran. Atas dasar tu dia tak terima. Kalau lah betul Nabi kena sihir, maknanya betul lah orang kafir kata in tattabi'una illa rajulan mashura, kamu hanya mengikut orang kena sihir. Jadi kena sihir sungguh memang, walaupun tidak sepanjang ayat dia, tapi ada ketika kena dia. Boleh jadi banyak dalam masalah hukum ni, hak keluar tu pada ketika tu. Jadi andaian itu ada, soal kita setuju ke tidak setuju dengan pendapat itu soal lain. Yang kita nak ceritanya, ulama ada yang kata gitu. Termasuklah misalnya Said Qutb dalam Zilal dia pun pertikaikan. Apalagi Muhammad Abdul, Muhammad Al-Ghazali, dan ramai lagi orang lain. Begitu juga hadis dalam Bukhari, dalam Muslim ni pun ada juga, dalam hal lain-lain pun ada juga. Nabi Ibrahim pelawak 3 kali. 3 kali dia pelawak. Kali yang lain tidak, tak ada. 3 kali dia pelawak. Dia berdusta 3 kali. Hak itulah dia kata bal fa'alahu kabiruhum hadha. Dalam Quran kata hak besar dia lah tu, kata habis jatuh habis. Sebenarnya bukan hak besar dia kata. Apa dia kata hak besar? Besar. Lagi dia kata aku sakit. Bila puak-puak orang-orang dia panggil, ajak pergi tempat keramaian tu, dia kata aku sakit, inni saqim, padahal dia tidak sakit. Situ yang kedua dia pelawak. Yang ketiga iaitu dia kata Sarah tu bini dia. Orang tanya siapa dia, dia kata adik-beradik dia. Padahal bini dia. Di situ yang ketiga dia pelawak. Walaupun boleh ditakwil, ramai ulama yang mengatakan itu tidak pelawak, tak termasuk dalam pelawak, dengan sebab itu mereka boleh terima hadis itu. Tapi ramai juga yang tak mahu terima. Itu persoalan. Itu hak kita nak ayatnya. Tak terima. Sebab apa? Sebab sidq. Benar itu adalah sifat Nabi, sifat Rasul, tak boleh gihak tu. Kalau orang boleh kata dia pelawak walaupun 3 kali, mana sudah tak ada dah sifat sidq tu. Dan itu termasuk dalam akidah usul. Kalau hadis bercanggah dengan hak ni, akidah usul ni, kita tak boleh pakai, kita kena ketepikan. Itu kata dia. Lepas tu hadis in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum, kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dalam Bukhari. Itu pun dipertikaikan oleh ulama, termasuk Imamul Haramain, ramai lagi orang lain. Imam Ghazali pun pertikaikan. Dia kata hadis ni dhaif. Puak-puak dia kata hadis ni tak betul, dhaif. Ada nak cerita secara ringkas, dan benda ni boleh ditengoklah dalam syarah-syarah kitab Bukhari ke apa tu, boleh kita tengok siapa-siapa yang kata hadis ini tidak sahih, hadis ini mungkar, hadis ini salah, hadis ini keliru, macam-macam yang disebutkan. Lepas tu tentang Sayyidina Uthman itu, Sayyidina Uthman
pada malam isteri dia mati tu kan, bila nak kebumikan dia tu, Nabi SAW tanya siapa dia, tidak banyaklah terjemahan. Di antara terjemahan yang diberikan, siapa yang tidak bersetubuh dengan isteri dia malam tadi, dia boleh tu. Tiba-tiba Sayyidina Uthman tu suami dia tak situ. Pasal apa dah Nabi kata gitu? Orang tu tak boleh tu. Tunggulah sahabat lain untuk kebumikan isteri dia. Seseorang yang Nabi mahu menyindir Uthman, tak patut. Inilah mengikut pendapat kebanyakan. Tak patut. Mana pada ketika isteri dia sedang sakit nak mati itu, dia duduk bersetubuh dengan isteri dia lain ataupun dengan hamba saya dia. Nabi SAW macam nak menyindir dia secara halus. Dan orang yang faham, mana faham. Itu dipertikaikan oleh ulama. Sebab apa? Dia kata, apa makna Nabi SAW kata begitu? Sebenarnya kita sudah lalu belakang dah ni dalam kuliah Bukhari kita, dan anda sudah hurai dah Pak ni. Banyak. Di antaranya itulah yang disebutkan. Begitu juga dalam Muslim ni sendiri, Imam Nawawi sebut ada beberapa hadis yang mungkar. Mana dalam Muslim? Hadis ni tidak sahih kata dia. Dalam mukaddimah dulu anda pernah sebut dah, sebahagiannya pernah sebut. Begitu juga ada ulama sebut, dia kata Ali Ibn al-Madini, dia kata dalam Muwatta tu ada beberapa hadis yang mungkar. 3 kata dia, ada hadis yang mungkar. Maknanya dia pertikai. Imam Malik kata sahih, dia kata tidak sahih. Mungkar tu mana lagu tu? Banyak sekali kalau kita nak ambil contoh-contoh seumpama itu dalam mana-mana, apalagi kalau kitab lain. Bukhari Muslim tu pun setara tu. Dan dipertikaikan kemudian pula tentang hak Aisyah. Dia katakan jatuh kalung dia tu kan, jatuh kalung. Kalung dia jatuh tengah jalan pergi perang tu, dia pinjam dengan Asma tu. Sehingga cari-cari, Nabi SAW tinggal dia. Dalam cerita dalam Bukhari pun ada, dalam ni pun ada. Lepas tu jumpa dengan Safwan. Safwan tu lah tengah malam bawa pergi berjalan. Hadis itu pun dipertikaikan oleh sebahagian ulama juga. Sebab apa? Dia kata yang sebenarnya hadis itu iaitu yang terdapat di dalam Kitabut Tayammum. Nabi SAW tak ada tinggal pun, duduk sekali. Hak hilang, hak jatuh kalung tu, ceritanya pada malam tu Nabi SAW tak ada pergi ke mana pun. Lepas tu dah turun ayat tayammum ke apa semua ni, suruhlah masing-masing bangunkan unta masing-masing. Rupa-rupanya kalung tu duduk bawah unta. Duduk bawah unta tu. Berapa kali pernah hilang kalung? Berapa setiap kali nak jalan pakai kalung? Dia pertikaikan. Hak tu hak sebetulnya cerita tu. Hak lain tu tambahan. Jadi dia pertikaikan. Hak cerita apa nama ni, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ramai juga yang pertikaikan. Kata dibawa pergi ke Mekah tu pada ketika masih kecil lagi. Sebahagian ulama pertikaikan. Anda tidak nak berdetail sebab kita sudah hurai dah sebahagiannya dalam kuliah Bukhari. Dan adakah kita setuju belaka? Tak, tidak setuju belaka. Cuma apa yang ada nak sebut, ada ulama pertikaikan. Dia ada alasan sendiri, dan tidak ada siapa pun kata dia tu rosak akidah ataupun kafir ataupun terkeluar daripada ahli sunnah ataupun dia tu termasuk dalam ingkar anti hadis. Tak ada. Tu nak cerita. Soal kita setuju ke tidak, itu soal lain. Soal kita tak setuju, kita jawablah, tak apalah tu. Tapi apa yang nak cerita di sini, ulama pertikaikan. Di antara yang dipertikaikan juga hak ni. Lama dah benda ni duduk becak di Pakistan, di India lama dah. Begitu juga di negara-negara Arab tu. Ada dah maknanya profesor yang menulis buku sejarah dia yang kritik hak ni. Profesor sejarah Universiti Al-Azhar, dia pun kritik tak nasabah. Dia bagi alasan dia. Tetapi sejauh yang anda tengok, mana tidak sebanyak yang pernah ditulis oleh Maulana Habibur Rahman di Pakistan dalam risalah dia. Risalah ni kecil. Ni. Tahqiq Umr Aisyah dalam bahasa Urdu. Dan Ustaz Nazaruddin kita ada fotostat dia, sudah ada diterjemah dalam bahasa Inggeris. Siapa-siapa yang berminat boleh jumpa dengan Ustaz dengan Badrul. Ada dengan kameraman kita ni. Tanya dia selepas ni. Boleh baca dalam bahasa Inggeris ni. Sudah ada.
Sebenarnya dia kata sebelum dia ni sudah ada dah. Mana seorang ulama namanya Hakim Niyaz Ahmad, dalam bukunya Umri Aisyah, hak tu tebal lagi. Dia kata dia hak tu cukup ilmiah. Dia nak sebut poin-poin kasar saja. Dan dia sebut di sini dalam buku ini, dia sebut sampai 24 dalil bahawa hadis ini tak betul. Hak sebenarnya bukan umur 6 tahun, bukan umur 9 tahun ketika duduk sekali itu, tapi kahwin umur 16 tahun bersama dengan Nabi SAW, yakni dukhul ataupun sebagai pengantin ketika berumur 19 tahun ataupun 20 tahun. Hak tu hak betul. Sepatutnya kata dia, kita tidak hanya bergantung dengan hadis ni saja. Kita tidak bergantung dengan hadis, kita tengok kata hadis hak lain dalam Bukhari juga, dalam Muslim juga, bukan lain, dalam ni juga. Sebab apa? Kita kena faham hadis-hadis ni dia bukan sebuah Quran. Dan maknanya kalau, sebab itulah ulama sebab ada kata tadi ni pertikaian, kata ada siapa berkata rosak akidah dia, ataupun dia ni anti hadis. Dah tak ada kata lagi. Sebab apa? Sebab semua sedar Quran lain, hadis lain. Quran ni dia tak ada salah sikit pun, tak ada silap sikit pun. Dan dia tak ada sanad. Quran ni mana ada sanad? Baca tu lagu tu. Adakah hadatsana lagu tu? Tak ada Quran. Sebab apa? Semua adalah Quran tu diterima begitu ramai oleh umat Islam. Begitu ramai, mutawatir. Tawatur dari segi subut dia, dan tawatur itu subut dia tu dulu. Tawatur. Hadis tidak, dari segi subut dia tu tidak tawatur semuanya, tidak mutawatir semuanya. Tapi kalau Quran semuanya mutawatir dari segi subut dia tu. Subut tu apa makna? Sampai kepada kita ni betul lagu tu. Tak boleh kata tidak lagu tu. Kalau kata tidak lagu tu, dipindah lagu lain, rosak akidah. Memang betul. Sebab apa? Hak itulah maksud kita kata percaya kepada kitab dalam rukun iman. Kitab mana? Quran tu lah. Bukan kitab Bukhari, kau Muslim kau tak termasuk tu. Tak termasuk. Hak maksud kitab tu kitab suci. Hak turun dari langit. Apa dia? Quran. Tu. Hasil tu kita kena faham dulu. Adapun hadis-hadis ni dia ada perawi. Perawi. Sebab tu kita baca haddatsana. Perawi itu dia orang. Apabila orang dia boleh tersalah dan tersilap, boleh terlupa, boleh tersasul, boleh keliru, boleh macam-macam apabila orang. Usahkah perawi hak kemudian ni? Perawi hak kemudian, perawi hak dulu-dulu, sekalangan sahabat tu sendiri, semua tak ada khilaf. Kalau kata sahabat dia tak ada khilaf, dia tu adil. Bukan nak kata thiqah, saya thiqah tu rendah lagi. Tinggi. Sahabat-sahabat ni kita tak boleh pertikaian, tak boleh faham dah. Dia ni boleh jadi dia berdusta. Tak ada. Kalau kata dia berdusta, kamulah dusta. Sahabat ni. Setara tu pun kita nak cerita dia ada keliru. Ada keliru. Banyak buktinya dalam hadis. Kita boleh jumpa banyak. Di antaranya semalam kita jumpa dalam kuliah Bukhari semalam. Sayyidina Umar pergi tanya. Tapi hak tu hak ringkas lah. Sebelum pada tu jumpa dah hak panjang. Sayyidina Umar pergi tanya, adakah betul kau cerai isteri kau? Dia pergi tanya Nabi SAW. Atallaqta azwajak? Betul kan kau ceraikan isteri kau? Nabi SAW kata, la. Sayyidina Umar pun kata, Allahu Akbar. Semalam jumpa dia dalam kuliah Bukhari. Hak panjangnya siapa dia? Itban mencerita, sahabat Sayyidina Umar ni dia bergila-gila pergi dengar Nabi SAW mengajar. Dia tidak pergi dan hari. Sebab apa? Dia ada kerja dia hari ni. Ni pergi, dia bergila-gila. Lepas tu balik dia akan cerita lah apa dia Nabi cerita hari ni. Pada suatu hari sahabat dia ni balik dengan tergesa-gesa ketuk pintu dengan derah. Cepat. Sayyidina Umar kata apa? Orang kafir serai dah kau kita. Dia kata tidak, lebih besar lagi pada tu. Apa dia? Nabi cerah bini dia. Tu cerita. Lalu Sayyidina Umar pergi jumpa sendiri Nabi SAW. Daripada tempat dia tu jauh juga, daripada kebun dia tu. Dia pergi tanya. Itulah tanya tu, betul tak? Nabi SAW kata tidak. Itu makna keliru.